Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala al-ulama wa qala al-hukama innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa idza dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tuan-puan yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini. Dan kita telah pun bersama, saya ingat dalam lebih kurang 10 siri sepanjang kita berdiam bersama dengan ahli keluarga di rumah masing-masing. Bersama ahli keluarga sempena menyahut seruan kerajaan supaya kita bersama-sama dengan barisan hadapan negara memerangi wabak penyakit yang terbesar yang pernah berlaku dalam sejarah negara moden kita, di mana kita berhadapan dengan serangan wabak corona, COVID-19, yang bukan hanya melanda menyerang negara kita, bahkan seluruh dunia. Dan kita di tengah-tengah kita berdiam di dalam rumah ni, kita kena ingat sebagaimana kita sentiasa ulang, kita sebagai umat Islam, kita yakin 100% bahawa dengan niat yang ikhlas, dengan usaha kita untuk hidup berjalan di atas jalan yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita, apa yang kita lakukan ini akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala, mendapat redha Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala akan membalas kita dengan sebaik-baik balasan. Sama ada disegerakan di dunia ini dengan keselesaan hidup, ketenangan hidup, berpandukan wahyu Allah, petunjuk Allah Ta'ala. Apatah lagi dengan ganjaran dan keutamaan, kesenangan kita di hari akhirat kelak. Di hari kita berjumpa dengan Tuhan Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita dan seluruh makhluk di dunia ini. Kita beriman bahawa apa yang berlaku ini adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Telah Allah Ta'ala tulis dalam kitabnya di Lauh Mahfuz. Dan hari ini Allah Ta'ala laksanakan dalam takdirnya, qada dan qadarnya. Dan kita hanya diminta untuk meyakini, beriman. Dan kita bertanya Allah Ta'ala dengan petunjuknya melalui Quran dan hadis, bagaimana untuk kita berinteraksi dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Kalau senang, kita bersyukur pada Allah. Dan kalau susah, kita bersabar. Dan kita diminta untuk berusaha mencari segala sebab untuk keluar daripada kesusahan. Kerana itulah yang Allah Ta'ala mahu daripada orang mukmin, iaitu sentiasa mengejar kebaikan dan meninggalkan segala kesusahan, apatah lagi keburukan. Jadi sahabat-sahabat semua, pertama-tama sebagaimana biasa, kita berdoa pertama untuk ahli keluarga kita supaya kita hidup sejahtera. Dalam tempoh dah lebih kurang 20 hari kita bersama keluarga, tak kurang bergerak keluar daripada rumah. Kita dapat sesuatu yang positif untuk hidup kita keluarga, dan kita dapat bermuhasabah banyak perkara untuk kita melihat balik kehidupan kita ini, tuan-puan semua. Dan yang kedua, kita doakan untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita
yang telah pergi meninggalkan kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala akibat daripada bencana COVID-19 ini. Semoga mereka semua diganjari oleh Allah Taala dengan ganjaran para syuhada. Para syuhada sebagaimana itulah janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri bersama dengan barisan hadapan ya, frontliners yang bertungkus lumus terdiri daripada pihak kerajaan sendiri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan semua menteri, pegawai-pegawai kerajaan, khusus sekali kepada pihak kesihatan, para doktor, para jururawat dan semua yang terlibat, anggota polis, tentera dan sebagainya. Kita bersama mereka diganjari oleh Allah Ta'ala dengan ganjaran sebagai orang yang memerangi penyakit ini dengan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kerajaan kita kena ingat, sebelum kerajaan mengarahkan kita, itulah petunjuk dan arahan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Memang benarlah bahawa Rasulullah adalah Nabi untuk akhir zaman ini. Dia memimpin bukan hanya untuk sahabatnya, untuk orang-orang yang 1000 tahun lepas. Bahkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk sampai akhir zaman, sampai kiamat. Siapa yang berpegang dengannya, insya-Allah dia selamat. Bukan hanya berpegang dalam soal ibadah, bahkan untuk seluruh kehidupan, insya-Allah. Jadi apabila di masa susah ini kita kembali pada agama, insya-Allah kita yakin bahawa selepas kita selepas kita yakin bahawa musibah ini akan berakhir, kita juga kena tanam azam yang tinggi bahawa kehidupan kita selepas ini mestilah lebih baik. Mestilah lebih baik kita telah baiki melalui muhasabah kita sepanjang tempoh ini untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu yang pertama yang kita ulang-ulang, sahabat-sahabat semua. Baik, malam ni juga sebagaimana yang saya rasa semua tak lupa ya. Malam ini adalah malam yang istimewa. Malam istimewa yang telah diulang-ulang dalam Facebook, dalam media ya, bahawa malam ini adalah malam yang penuh berkat. Malam nisfu Sya'ban. Dan saya nak sebut sikit je lah oleh kerana malam ni kita ada tajuk lain sebagai mengalu-alukan tetamu besar malam ini, nisfu Sya'ban. Saya nak sebut beberapa perkara ya, kerana berkait dengan nisfu Sya'ban ni ada sedikit perbahasan oleh para ulama kita. Yang pertama ialah kita kena terima dengan baik, dengan yakin bahawa malam nisfu Sya'ban ni walaupun tidak disebut di dalam Al-Quranul Karim, tetapi dia telah disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda. Tinggal lagi hadis-hadis yang berkait dengan nisfu Sya'ban ni, ada hadis yang diterima oleh ulama sebagai hadis yang baik, yang boleh dibuat hujah untuk kita panggil untuk sebagai satu fadilat, kelebihan malam. Dan ada juga hadis yang lemah dan terlalu lemah. Ada yang maudhu', yang dibawa-bawa oleh orang-orang yang kita panggil orang yang sengaja untuk merosakkan umat Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk-petunjuk yang tak pernah mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama kita telah mengasingkan di antara dalil-dalil yang benar daripada dalil-dalil yang palsu. So kita ambil yang benar ya. Cuma satu yang pertama, Nabi sebut dalam hadis, cara ringkasnya Nabi sebut bahawa pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit lapis paling bawah. Kalau ulama paling mudah kita faham ialah Allah Taala nak sebut bahawa malam ini dia dekat dengan kita. Jadi rugilah, malanglah apabila Nabi sebut bahawa Allah Taala memang nak dekat dengan kita malam ini untuk mendengar suara hamba-hambanya bermunajat, beribadah padanya. Tiba-tiba kita buat tak tahu. Itulah seburuk-buruk hamba. Kita panggil apa? Kalau kita atas dunia ni, sultan nak datang kampung kita, raja nak datang tamu kita, kita lari. Sedangkan kedatangan tuanku ataupun sultan orang besar ni sudah pasti akan membawa kebaikan kepada kampung halaman kita. Ini kehidupan kita atas dunia. Apatah lagilah kalau kita bercakap mengenai kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sebut bahawa Allah Ta'ala turun ni untuk apa? Untuk mendengar, untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Maknanya Allah Ta'ala datang untuk merahmati kita. Kecuali, kita kena ingat, kecuali dalam hadis Nabi sebut, kecuali beberapa golongan.
Golongan yang pertama, sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, ialah golongan yang confirm, jelas Allah Ta'ala tak akan terima mereka. Iaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah. Musyrik. Orang-orang yang malam ini dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ni tak masuk dalam buku. Allah Ta'ala tak rahmati mereka. Alhamdulillah kita selamat daripada syirik besar. Tinggal lagi kita sentiasa belajar untuk mengelak diri kita daripada syirik kecil yang kita mungkin dah belajar ya. Dan kita insya-Allah kita tambah ilmu kita. Apa semua, kemudian dia sebut lagi bahawa Allah Ta'ala juga akan meninggalkan, mengeluarkan daripada rahmatnya, daripada pengampunannya malam ini orang-orang yang memutuskan silaturrahim, orang-orang yang berdengki, orang-orang yang mencetuskan perbalahan di antara dua saudara ataupun lebih saudara semuslimnya. Orang ni tuan-tuan semua, Allah Ta'ala keluarkan mereka daripada pengampunannya. Jadi kita kena melihat diri kita. Belum kita beribadah malam ni, kita kena cek dulu, adakah aku layak? Pertama, aku bebas daripada syirik. Yang kedua, aku tak memusuhi orang Muslim sesama kita dengan sebab yang tidak syar'i. Lainlah perbalahan tu dengan sebab syar'i. Kerana dia menzalimi kita dan sebagainya. Sebenarnya kita dizalimi. Tak pelik, tak kita panggil apa? Tidak salah kalau kita ada sifat rasa nak marah. Itu tak ada masalah. Sebab kemarahan itu berpunca daripada kita dizalimi. Tetapi kalau perbalahan itu berkait dengan urusan dunia, bahkan kita pula di sebelah yang salah, kita kena cepat-cepat. Tuan-tuan semua, sebelum kita baca Quran, sebelum kita solat berdoa, kita kena pertama menyesal, bertaubat pada Allah Ta'ala, berjanji untuk menyambung balik silaturrahim yang kita putuskan dengan tidak sebab yang syar'i dengan saudara-saudara kita, apatah lagi keluarga, adik-beradik, jiran-jiran dan sebagainya. Jadi membayangkan pada kita daripada hadis, satu hadis yang ulama kata hadis ni hadis yang baik, hadis yang hasan, membayangkan pada kita bahawa alangkah ruginya hidup seorang Muslim kalau dia memutuskan silaturrahim sehingga dia tak pernah terbayang, tak pernah berusaha untuk islah, untuk baiki balik hubungan dia dengannya. Itu apa semua. Kalau orang putus hubungan dengan kita, kita tak nak, cuma dia yang putuskan, itu tak melibatkan kita. Alhamdulillah. Tapi kalau dua-dua, maka orang yang pertama untuk menyambung silaturahim, itulah orang-orang yang terbaik. Jadi malam ni, sebelum apa-apa, pastikan kita bebas daripada apa yang Rasulullah sebut. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, orang yang dalam tubuh dia berdengki sesama Muslim, orang yang musyajir, orang yang bertelingkah berbalah dengan saudara-saudara dia, dia kena mulakan ini dulu sebelum dia buat ibadah, iaitu dia kena segera bertaubat. Kalau dia dapat hubungi, itulah yang terbaik untuk menyambung malam silaturahim. Maknanya malam ni adalah malam keamanan. Malam keamanan untuk seluruh umat Islam mengangkat tangan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah amalan? Amalan pada malam nisfu Sya'ban. Ini ulama kita bahas. Jadi yang terbaik tuan-tuan semua, oleh kerana Nabi tak sebut. Nabi hanya sebut bahawa malam ni adalah malam kemuliaan, malam di mana Allah Ta'ala menunggu suara hambanya, munajat padanya, dan Nabi tak sebut apa-apa jenis ibadah, maka ulama kita kata tidak ada satu ibadah yang khusus yang perlu kita taruh beramal pada malam ini. Boleh semua sekali. Ada yang sebut malam ni kena baca Yasin 3 kali sekali. Tuan-tuan semua, itu adalah cadangan-cadangan daripada sebahagian para ulama untuk memudahkan. Setengah orang tu dia terlalu takut. Dia nak tanya juga nak buat apa malam ni. Sedangkan Tok Guru boleh saja beritahu, buatlah amal. Nak solat ke, nak baca Quran, nak beristighfar, nak berzikir, nak bersedekah, semua boleh. Tapi setengah-setengah kita ni dia suka kalau Tok Guru bagi tunjuk. Dan Tok Guru ni kadang-kadang dia tunjuk. Para ulama kita terdahulu kadang-kadang dia sebut kena baca ni berdasarkan pada pengalaman mereka. Cuma jangan sama sekali kita letak bahawa kalau tak baca Yasin misalnya, maka malam ni adalah malam yang rugi. Ruginya aku kenapa? Terlupa nak baca Yasin. Tak ada rugi tuan-puan semua. Bacalah apa-apa, selawat pada Nabi. Yang penting siapa yang banyak ataupun yang lebih hebat lagi, siapa yang ibadahnya penuh kualiti pada malam ini, doanya khusyuk, baca Qurannya khusyuk,
maka itulah orang-orang yang beruntung. Tuan-tuan semua, daripada tadi maghrib sampailah waktu subuh. Dan adakah esok sunat kita berpuasa? Jawapan dia ya. Nah, esok sunat berpuasa lah, tapi bukan kerana kelebihan nisfu Sya'ban. Nabi tak sebut pun bahawa malam nisfu Sya'ban kena bersambung dengan puasa. Tak ada. Cuma lebih puasa esok kerana dia termasuk dalam Ayyamul Bid. 3 hari yang Nabi SAW sebut. Dalam sebulan ada 3 hari berderet-deret. Malam 13, hari 13, hari 14, hari 15. Di mana bulan mengambang. Ya? Bulan mengambang. Hari ini disunatkan puasa. Esok 15. Yang terakhir daripada 3 hari. So esok 15 kita disunatkan puasa sebagaimana hari ini dan sebagaimana semalam. Apatah lagi esok hari Khamis. Ya? Lagi-lagilah kita disunatkan berpuasa. Mana puasa sunat kerana Khamis dan puasa sunat kerana Ayyamul Bid. Tak ada kaitan dengan soal nisfu Sya'ban pada malam ini, puasa esok. Cuma dia juga hari Khamis dan kerana Ayyamul Bid, hari-hari yang 3 tengah ni, dan satu lagi ialah kerana bulan Sya'ban itu sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada 1 Sya'ban sampailah sehari sebelum puasa, hari malam tengok anak bulan tu Nabi break. Sebelum tu daripada 1 Sya'ban diriwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih, yang hasan, yang disebut bahawa Rasulullah tidak ada bulan selepas Ramadan. Tidak ada bulan selepas Ramadan. Ramadan ni wajib puasa. Yang Nabi ni hampir puasa penuh kecuali bulan Sya'ban. Jadi mana-mana pun hari di bulan Sya'ban, tak mesti 15, maka kita disunatkan berpuasa. Itu yang kedua yang saya nak sebut. Ya. Dan akhir sekali ialah ada orang tanya, saya tengok buku-buku tu ada satu soalan yang berkait juga, iaitu satu hadis. Kalau tak silap saya ada juga dalam Riyadhus Salihin. Ya. Hadis yang menyebut bahawa Nabi kata apabila dah berlalu pertengahan Sya'ban, maka tak boleh puasa. Maka kamu tak boleh puasa, Nabi kata. Maknanya bermula lusa 16 hari bulan sampailah bulan Ramadan, ada hadis yang darjat dia hadis hasan tak silap saya. Maknanya yang boleh dijadikan hujah soal fadilat ni, dilarang, Nabi kita larang puasa. Kenapa? Kerana nak senggang sehingga masuk bulan Ramadan. Ini adalah perbahasan yang panjang oleh para ulama kita. Cuma saya ringkaskan bahawa ulama kita secara jumhurnya oleh kerana susah untuk nak taufik, untuk kita panggil apa, untuk nak sekalikan macam mana nak selesaikan di antara dua hadis yang membenarkan dengan hadis yang tak membenarkan, ulama kita lebih suka dengan kaedah tarjih, ya, iaitu ulama kita secara jumhurnya memilih bahawa boleh berpuasa kerana hadis-hadis lain banyak yang menunjukkan bahawa tidak ada larangan untuk kita terus berpuasa sehinggalah Yaumus Syak, hari tengok anak bulan, sehari sebelum Ramadan itu. Jadi tuan-tuan semua, kalau elok ialah kita dah puasa belum ni. Maknanya ulama yang berpandangan bahawa tak boleh puasa selepas 15 Sya'ban ni, dia kata kecuali orang yang dah biasa berpuasa hari Isnin Khamis, ataupun dia dah biasa puasa, dia sambung-sambung selang sehari ke macam mana, dia boleh teruskan sampai Ramadan. Jadi seeloknya kalau lagi cantik ialah kita dah mula latih puasa kita di awal Sya'ban ataupun di bulan Rejab lagi, bulan haram, bulan Rejab kita dah mula. Jadi tak adalah masalah isu kita boleh berpuasa ataupun tak boleh. Apapun tuan-tuan semua, kepada yang tak puasa lagi, biasa kita masyarakat Melayu ni, masyarakat Islam lah mana-mana pun, dia dekat Ramadan dia mula melatih diri. Jadi latih diri boleh ke Ustaz? Nak latih diri selepas 15 ni ada hadis kata tak boleh. Jawapan dia boleh. Teruskan latihan berpuasa supaya kita senang masuk satu Ramadan, kita dah ada kualiti puasa kerana kita dah tak teruk sangat lapar terkejut, ya. Kenapa? Kerana kita dah setahun tak puasa. Jadi bagi orang yang puasa bulanan, dia memang agak sukar untuk dia masuk dalam bulan Ramadan. Hari pertama, seminggu pertama tu dia memang letih lah nak ubah perangai lidah, perangai perut, macam-macam lah perangai tubuh kita, ya. Jadi kalau kita dah latih lebih awal, insya-Allah kita akan masuk pada bulan Ramadan nanti. Di awal Ramadan lagi kita mendapat kelebihan daripada satu Ramadan sampailah hari raya Aidilfitri, insya-Allah. Dan kita doakan semoga puasa kita pada tahun ini
puasa yang baik, insya-Allah kita dapat sampai ke bulan puasa, dan kita puasa sebagaimana belum-belum ni lah. Masa ni kita duk takut lagi macam mana nak hadap puasa ni dengan COVID-19 ni. Kita doalah semoga apa pun yang berlaku, yang tentu ialah kita doakan semoga Ramadan tahun ini kita sampai dan kita memperolehi ganjaran terbaik. Hasil daripada kita usaha meningkatkan ilmu, cara hidup kita semakin hari kita adalah menjadi kumpulan daripada rakyat Malaysia, daripada umat seluruh dunia, umat manusia, umat Nabi Muhammad seluruh dunia ini. Biarlah kita termasuk dalam golongan yang sentiasa hari-harinya menjadi lebih baik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan semua, kita bersama malam ini ya, untuk tujuan yang satu itulah ya, kita ingin mendekatkan diri pada Allah Taala. Saya bersama dengan tuan-tuan semua sepanjang kita panggil sepanjang berkurung ni, perintah berkurung di rumah dah 20 hari lebih kurang ni, saya berkuliah online bersama dengan sahabat-sahabat lain yang mengambil jalan yang sama, kerana kita tak boleh dah berjumpa, bertemu di masjid, tak ada kuliah dah di masjid. Kita ambil peluang ni, duduk di rumah sebelum kita tidur, kita dengar tazkirah. Ini adalah tazkirah ya tuan-tuan semua. Tazkirah ni sifatnya adalah tajuk-tajuk yang kita panggil perambang, berdasar pada pilihan saya, dan saya tengok juga apa sahabat-sahabat nak saya bercakap, dan dia tidak bertumpu pada tajuk yang sama. Ini sifat tazkirah. Dia tidak, sifat dia lebih terbuka berbanding majlis ilmu khusus ya. Kita buka kitab, kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar fiqh, maka dia lebih tersusun. Kerana apa? Kerana ada kitab yang membantu kita untuk kita daripada satu malam ke satu malam melangkah daripada satu tajuk ke satu tajuk yang lebih dalam. Adapun tazkirah ni dia bebas. Malam ni nak cakap apa, malam esok nak cakap apa. Jadi tuan-tuan semua, saya kadang-kadang saya terpaksa langkah tak terlalu banyak bawa dalil-dalil. Kalau sebut dalil, kita terpaksa syarah jadi panjang. So saya sebut secara ringkas. Macam tadi saya hanya sebut hadis, tak sebut pembaca hadis kot bahasa Arab. Kerana ia adalah perbincangan yang telah wujud dalam kitab-kitab. Kalau sahabat-sahabat nak panjang, boleh mengaji dalam waktu lain insya-Allah. Malam ni kita nak cakap tajuk khusus yang telah saya sebut tengah hari tadi, iaitu berkait dengan akhlak yang mulia ya. Cuma belum masuk lagi, saya nak ulang balik ya, bahawa sebagaimana yang kita janji pada dua malam lepas 3 malam lepas, bahawa untuk kita yang sahabat-sahabat tuan-puan yang bersama saya yang istiqamah ya, yang istiqamah maksudnya yang sentiasa mengikuti kalau sempat, kita cuba ikat diri kita ya, selepas kita beri tazkirah beberapa tajuk, maka tuan-puan semua, sahabat semua dah dapat bayangkan bahawa apakah yang saya mahu bawa tuan-puan semua kita bersama sepanjang sesi tazkirah online kita ini, iaitu untuk sama-sama kita meyakini bahawa kehidupan ini ataupun agama Islam ini ada bermaksud mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar tahu untuk beriman, untuk memperolehi ilmu, bahkan agama yang sebenar, tadayyun yang sebenar ialah kita membawa diri kita semakin hari semakin cinta pada agama, dan semakin hari semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau apa jenis kehidupan kita, walau apa bentuk kehidupan kita, ya. Masing-masing kita ni Allah Taala dah tentukan. Saya untuk hari ini Allah Taala dah tentukan. Orang panggil saya saya ni termasuk orang panggil ustaz. Maknanya tugas saya adalah mengajar agama. Tuan-puan semua ada yang bergelar cikgu, ada yang bergelar doktor, ada yang bergelar engineer, ada yang bergelar kerja rumah, kerja sendiri, kerja kerajaan. Semua itu adalah kehidupan yang telah Allah Ta'ala tentukan. Dan tidak ada kecuali semuanya boleh kita bergerak daripada kerja kita. Tuan-puan semua, kullun ya'malu ala syakilati. Masing-masing ada cara hidup masing-masing, dan kita kena yakin bahawa selama mana kehidupan yang kita bina ini adalah kehidupan yang halal, maka kita boleh bertolak daripada situ. Seorang guru boleh bertolak daripada tugasnya sebagai seorang guru. Seorang engineer, seorang doktor, seorang orang politik, orang ahli sukan,
dia boleh bertolak daripada kehidupan dia tu untuk bergerak menuju Allah Ta'ala. Cuma lagi ialah dia kena mesti mendapat bimbingan daripada orang yang mengenal Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah Ta'ala siapa? Orang yang paling alim dalam ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling mengamalkan ilmu yang mereka lakukan. Maknanya tahu apa? Maknanya hubungan kita dengan para ulama, orang-orang soleh, tak boleh kita putus. Siapa yang putus hubungan dia dengan orang soleh, orang alim, maka dia ibarat telah putus hubungan dia dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia nak faham Quran dan sunnah tanpa orang-orang yang telah Allah Ta'ala pilih? Al-ulama warathatul anbiya. Kita dah tak ada Nabi di depan mata kita. Kita hanya ada petunjuk Nabi daripada Quran dan sunnah. Dan orang yang mewarisi petunjuk ini, Allah Ta'ala, Nabi telah jelaskan bahawa mereka itu adalah para ulama. So kita ikat diri kita, rapat diri kita dengan para ulama, insya-Allah maka kita tergolong apa yang saya sebut tadi, dalam umat Nabi Muhammad di seluruh dunia ni, kita masuk golongan orang yang sentiasa berlumba-lumba. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut orang-orang yang nampak kelebihan akhirat, dia nampak syurga, maka kamu akan tengok satu golongan di dunia ini orang yang sentiasa berlomba-lomba untuk mencari ketenangan, kejayaan menuju apa yang Allah Ta'ala janji di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan semua, itu saya sebut sepanjang sahabat-sahabat yang istiqamah bersama kuliah saya, iaitu kita, walau apa tajuk yang kita bincang, tujuannya adalah untuk kita menambahkan ilmu kita menuju Allah, dan kita berusaha untuk menuju Allah. Dan saya telah tunjukkan beberapa kali dalam kuliah bahawa memang selepas kita sebagai seorang Muslim dengan ilmu yang kita ada, di sana ada jalan. Dan kita, saya telah sebut bahawa mari kita bersama-sama sebagai hubungan nurani kita. Hati kita terhubung. Bukan hanya saya melihat telefon ni tak nampak tuan-tuan, tapi saya nampak jumlahnya yang mendengar. Tuan-tuan nampak saya. Kita hubungan kita melalui hubungan hati, iaitu kita bersama-sama menuju Allah. Dan saya cadangkan bahawa setiap kita dengan bantuan kita jumpa acap kali tiap-tiap malam ni, dalam seminggu beberapa kali ni, kita sama-sama sepakat ya untuk beristiqamah dengan satu ibadah yang kita namakan zikir harian. Zikir ini tuan-tuan semua, maknanya Allah Ta'ala dengan izin dia, Allah Ta'ala sendiri yang kata, Allah Ta'ala sendiri yang beritahu kita bahawa salah satu cara untuk kamu dekatkan diri dengan aku ialah kamu mesti menjadi orang yang sentiasa berzikir dengan hati dan dengan lidah. Dengan hati dan lidah. Yang terbaik, hati dengan lidah. Kemudian darjat bawahnya ialah kita zikir dengan hati. Ingat dengan hati Allah Ta'ala. Kadang-kadang mulut kita ni terasa tak boleh nak sebut, tapi hati ingat pada Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah hati tak ingat tapi mulut berzikir. Itu lebih baik daripada dua-dua tak berlaku. Ulama kata, kalaupun hati kamu lalai tapi mulut kamu berzikir, itu sebenarnya walaupun kelihatan lalai, kita sebut subhanallah, la ilaha illallah, hati entah ke mana. Ulama kata walaupun nampak macam lalai, tapi hakikatnya satu masa mungkin yang sepah kita kata 30 kali, kita kata 100 kali la ilaha illallah, tiba-tiba mari ingat balik, aku ni dah berapa kali dah sebut la ilaha illallah. Bila kita ingat tu, mari rasa menyesal, Allah, aku ni lalai. Tuan-tuan semua, bila kita menyesal tu, terus kali kita panggil apa? Malaikat pick up. Allah Ta'ala pick up, tengok hamba aku, dia menyesal. Kenapa? Kerana lidahnya bertasbih tapi hatinya lalai dan dia menyesal. Lalu Allah Ta'ala merahmati kita. Manalah tahu masa kita sebut la ilaha illallah tu dalam keadaan kita lalai, Allah Ta'ala tarik semua, Allah Ta'ala kira semua. Kenapa? Kerana kita telah berusaha tuan-puan semua. Daripada orang yang hati pun lalai, lidah pun senyap ataupun bercakap benda-benda yang lara. Jadi saya cadangkan bahawa bermula pada kuliah terakhir, saya cadangkan bahawa mari kita sama-sama ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa tiap-tiap hari kita bersama dengan az-zakirin, memang orang-orang yang telah Allah Ta'ala namakan mereka sebagai para penzikir.
para penzikir, sama ada yang telah mati, meninggal dunia, meninggalkan kita, ataupun yang masih hidup bersama kita. Semoga kita termasuk daripada kalangan para penzikir. Wadzakirina wadzakirat. Ayat dia panjang ya. Di antara orang yang Allah Ta'ala puji sifat agama mukmin ialah para penzikir. Hidup dia Allah Ta'ala isytihar pada malaikat. Orang ni nama Muhammad ke Mahmud ke nama Ali ke apa, dia ni adalah orang yang Allah Ta'ala telah tulis. Orang yang dekat dengan aku kerana mereka zikir. Tuan-tuan semua apa dia? Kita mulakan dengan bacaan pagi dan petang dengan kita baca 3 kul. Orang Melayu kata 3 kul. Iaitu kita baca kul huwallah. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi tuan-tuan semua, kita dah mula 3 malam lepas. Saya harap sahabat-sahabat yang bersama ni dapat bersama, kita bersama. Jadi yang saya sebut tadi bahawa kita mula yang mudah dulu. Nampak mudah, tapi ramai mana yang istiqamah? Yang Nabi ajar bahawa siapa yang baca kul huwallah 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, pagi dan petang, maknanya pagi 9 kali, petang 9 kali, maka Allah Ta'ala, Nabi kata cukup 9 campur 9 ni. Kalau dia tak baca dah hak lain, cukup. Kalau dia tambah yang lain, itu lagi sempurna. Maknanya cukup apa? Akan dia boleh kelebihan penjagaan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan hindar dia daripada keburukan, dan Allah Ta'ala akan pastikan dia meningkat daripada satu darjat ke satu darjat. Allah Ta'ala hapuskan dosa, keburukan, babaskan dia daripada keburukan dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan semua, saya nak sebut itu je saya. Bukan nak tambah yang baru. Hari ni ingat tak? Kalau tak ingat, yang tak ingat petang boleh baca malam. Cara dia mudah je. Baik saja kita lupa. Bila kita lupa, insya-Allah kalau kita berazam, kalau kita lupa baca lepas subuh, mungkin pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12 baru tu ingat. Terus baca tuan-tuan semua. Dan saya sebut bahawa siapa baca 9 kali ni tak sampai pun 2 minit. Nak sempurna. 2 minit campur 2 minit pagi dan petang, 4 minit daripada 24 jam. Mudah je kira. 4 minit itu terlalu bernilai. Bernilai emas di hari akhirat kelak. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua, sebagai hubungan nurani di antara kita. Walaupun saya tak jumpa tuan-tuan, tak tahu siapa, adalah dan nama dia 3 orang yang saya kenal, tapi insya-Allah itu insya-Allah akan mengikat hubungan al-wud, hubungan al-hub, kasih sayang di antara kita orang mukmin. Kita ikat, kita akan belajar kelak. Kita akan belajar kelak di antara kelebihan bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang sentiasa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kelebihan dia di dunia, apatah lagi di hari akhirat. Baik tuan-tuan semua, kita dah berapa minit ni? Dah setengah jam ya. Baik, kita masuk cerita tajuk yang kita nak belajar pada malam ini. Kita sentuh akhlak mulia. Akhlak ni bahasa Arab. Bahasa Arab ya, bahasa Arabiah. Kita nak panggil bahasa Arabiah pun boleh, itu yang lebih betul ya. Nak panggil bahasa Arab pun boleh lah. Sebenarnya bahasa Arabiah, al-lughah al-Arabiyah. Tuan-tuan semua, alhamdulillah bahasa Melayu sebagaimana banyak bahasa umat Islam seluruh dunia, dia banyak dipengaruhi oleh bahasa Al-Quran. Jadi oleh kerana saya sebut tadi akhlak ni adalah daripada bahasa Arab, rupa-rupanya begitulah bahasa Melayu. Sebut akhlak, bahasa Arab, makna dia pun akhlak juga dalam bahasa Melayu. Cuma kita kena faham, akhlak ni adalah jamak, kata jamak, plural ya. Kita orang Melayu ni, akhlak ni dia satu. Dalam bahasa Arab dia jamak kepada mufrad dia, apa dia? Al-khuluq, al-khuluku ataupun al-khulku. Lam tu sama ada baris depan ataupun mati. Jangan al-khalku. Al-khalku makna dia lain. Itu makna dia makhluk ataupun penciptaan Allah. Ciptaan zahir ini. Jadi kita baca al-khuluq. Al-khuluq. Khuluqul muslim. Al-khuluqul islami. Maknanya akhlak Islam. Dan akhlak Islam, tuan-tuan semua, akhlak ni satu tajuk besar ya. Nak cakap semalam memang tak sesalah. Seolah kalau alif bata sampai ya, kalau kita bercakap malam ni, huruf alif pun tak habis. Kenapa? Kerana akhlak Islam ini sudah menjadi satu ilmu besar di dalam Islam. Cabang ilmu yang besar. Menjadi kata apa orang panggil 3 serangkai. Ilmu akidah, ilmu syariat, satu lagi ilmu apa ni?
ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Jadi dia terlalu besar. Kalau kita buka kitab tajuk saja, tuan-tuan buka internet dah. Buka internet je. Perbahasan mengenai akhlak ni banyak. Dan bukan hanya dibahaskan oleh kita umat Islam, bahkan dibahaskan oleh seluruh manusia. Kenapa? Kerana memang manusia itu tandanya adalah pada akhlaknya. Tanda besarnya adalah pada akhlaknya. Kita akan tengok ya, tuan-tuan semua. Baik. Akhlak ni mudah. Kalau kita tak takrifkan malam ni pun orang dah faham apa akhlak ya. Cuma kita akan tengok lepas ni. Cuma sebelum kita masuk tajuk ni, mari kita buat satu percontohan, satu perumpamaan untuk kita lebih memahami. Baik, saya bawa 3 individu manusia untuk tuan-tuan faham. Pertama seorang, dia adalah Menteri Keuangan negara Cuba. Kenal? Tak kenal kan? Tapi katakanlah saya hantar malam ni, saya bagi gambar. Tak ada gambar malam ni. Saya letak. Saya tanya tuan-puan semua, kenal? Tuan-tuan tengok dia. Tengok wajahnya, tengok tubuh dia sampai kaki. Kita kata tak kenal. Walaupun dia adalah seorang pembesar, tapi kita tak kenal. Tapi pada masa tu apa yang kita tengok? Sudah pasti yang kita tengok adalah Ustaz ni Abdul nak beritahu apa ni? Nak suruh aku tengok dia cantik ke? Segak ke? Nak tengok mata dia, telinga ke? Hitam putih ke? Ataupun nak tahu bangsa apa? Maka masing-masing kita ambil masa 1 minit, 2 minit. Tengok hidungnya macam mana, matanya macam mana. Tak nampak ya? Lepas tu, siapa ni Ustaz? Anda pun beritahu, ini adalah Presiden negara sekian-sekian. Menteri Keuangan negara sekian. Oh, kita kata. Oh, selesai satu individu. Satu lagi saya tunjuk gambar. Gambar siapa? Gambar yang tuan-tuan kenal. Katakanlah saya tunjuk gambar. Oh, ini Tok Guru Ni Aziz, almarhum. Oh, ini Tok Guru Presiden PAS. Oh, ini Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir. Dulu, sekarang Tan Sri Mahyudin. Tuan-tuan kenal. Siapa pun yang kita kenal, adakah kita perlu masa untuk melihat dia sampai 1 minit 30 saat? Nak tengok hidung, mata dia, telinga dia, tubuh dia? Jawapan dia tak. Bila kita kenal dia, orang tu, kita tak pandang dah pada wajahnya. Tengok gambar Tok Guru Ni Aziz. Tengoklah. Allah, cantiknya Tok Guru Ni Aziz. Kita kata, Allah, macam muka kecinaan Tok Guru Ni Aziz. Dia orang Cina ke Tok Guru Ni Aziz ni? Setengah orang kata. Ya, kerana wajah dia. Tapi orang tak bincang panjang dah. Mungkin 15-30 saat. Kemudian, orang akan bercakap, apa dia? Tok Guru Ni Aziz, isinya di dalam. Sejarahnya, cara hidupnya, akhlaknya. Orang tengok jasanya. Apa yang dia buat di dunia. Yang ni jadi panjang. Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru mana, Perdana Menteri mana yang meninggalkan jasa dia, baik ataupun buruk. Kalau jasa ni tak ada yang buruk ya. Orang bila dah kenal orang tu, orang tak bercakap dah pasal tubuh dia. Orang bercakap pasal apa? Isi dalam, daripada isi dalam, apa yang keluar daripada isi dalam tu. Bukan, oleh kerana dia ni hitam, maka keluarlah daripada dia tindakan yang hitam. Oleh kerana tubuh dia putih, maka keluarlah dalam kehidupannya perbuatan-perbuatan putih. Tak, orang tak bahas dah tubuh yang zahir ini. Orang bahas apa? Orang bahas cerita dalam dia. Okey, itu individu yang kedua. Baik, kita masuk individu yang ketiga. Tak ada gambar. Kenapa ni? Kosong. Maka bila kosong, saya tak payah tunjuk tangan. Saya tanya, kenal tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenal tak Nabi Isa alaihi salam? Kenal tak Nabi Ibrahim alaihi salam? Tuan-tuan semua, tanpa kita perlu gambar untuk mengenali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim ataupun siapa saja manusia yang kita tak kenal dia, tapi yang kita kenal adalah nama Muhammad, nama Ibrahim, nama itu ini, Mak Saleh ke orang Cina ke apa. Tuan-tuan semua, pada masa itu, adakah kita nak kenal dia? Kita kenal, saya tak kenal Nabi Muhammad. Sebab apa? Saya tak pernah tengok dia. Adakah begitu? Jawapan dia tidak. Pada masa itu, kita tak bersoal lagi macam mana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada kitab Syama'il
yang bercakap mengenai batang tubuh Nabi. Tidak ada satu insan, makhluk Tuhan yang ada kitab nak bayangkan wajah Nabi Rasulullah. Tinggal lagi tak boleh kita nak lukis je. Kalau dibenarkan lukis, tidak ada wajah yang paling mampu untuk dilukis oleh manusia kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana ditulis. Para sahabat yang bersama Nabi ni boleh sebut hidung Nabi macam mana, mata Nabi macam mana, dahi macam mana, cara Nabi berjalan, cara Nabi tidur. Cukup lengkap. Cuma agama mengharamkan. Kenapa? Dia terlalu, Nabi SAW adalah terlalu tinggi untuk diwajahkan, dilukis oleh tangan kita yang kotor ini. Nabi terlalu tinggi darjat dia. So, tak payah tulis. Kamu tak dapat bayangkan kecantikan zahir Nabi SAW. So, jadi, kita tak perlu. Nabi Isa AS tak perlu. Orang Kristian dia buat wajah Nabi satu, ikut dia lah agama dia. Tapi, bagi kita, tidak ada seorang Nabi yang boleh kita lukis. Kenapa? Kerana mereka terlalu tinggi zahir dan batin mereka untuk dilukis oleh tangan kita yang tak ada kelas. Tak ada kelas yang penuh dosa ini untuk melukis kecantikan yang digambarkan, yang telah diberi, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada para Nabi kita. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh para Nabi bermula datuk kita Nabi Adam alaihi salam. Indah tuan-puan semua hukum Islam ni. Indah tuan-puan semua. Kalau ikut orang jahil ni, dia nak buat filem, kalau boleh dia cari orang yang paling cantik di Malaysia ni, di mana-mana, dia kata hak ni jadi Nabi Muhammad. Nah, ini kita panggil siapa ni? Orang yang jahil. Lagi akhir sekali budak-budak kecil ni, anak-anak kita ni bila dia tengok filem, bila sebut Nabi Muhammad, dia nampak muka tu. Kerana muka ni yang melakonkan wajah Rasulullah. Maka rosaklah pandangan anak-anak kita. Kenapa? Kerana melihat orang yang melakonkan watak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama melarang. Jadi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan semua, manusia ini meninggalkan nama. Maksud dia apa? Dia meninggalkan sesuatu daripada nama. Nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Isa AS. Tapi apa pada nama ni? Yang paling besar adalah isinya. Sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebut, kalau kita nak naik tinggi sikit lagi, kita sebut apa? Saya dah ulas baru ni. Kita sebut Bismillah. Allah Ta'ala mengajar kita bermula surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak berjalan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kenapa tuan-tuan semua? Tidak dengan Allah. Kerana nilai isim, nilai nama ini tinggi. Allah Ta'ala kita tak tengok dia. Tapi dalam tak tengok Allah, kita tak pernah tengok Allah. Kerana Allah Ta'ala menghijab kita daripada melihatnya. Tetapi itu tidak merupakan satu kekurangan untuk kita mengenali Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memperkenalkan dia kepada kita melalui isi nama. Iaitu ada 99 nama yang dia perkenalkan. Allah Ta'ala ni nama dia bukan 99. Lebih banyak lagi. Banyak lagi. Allah Ta'ala sembunyikan daripada kita. Nabi tahu, Nabi tak beritahu kita. Dan setengah tu Nabi tak tahu. Sehingga Allah Ta'ala dedahkan di hari akhirat. Nama Allah Ta'ala yang Al-Husna, yang cukup baik. Tapi 99 ini sudah boleh kita mengenali. Inilah Tuhan aku yang maha sempurna sebagai Tuhan. Maka tidak mungkin aku mensyirikkan Allah dengan makhluknya yang lain yang penuh dengan kelemahan, kecacatan, kekurangan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua, yang apabila saya sebut sebagai permulaan kita bincang, saya telah kemukakan kepada tuan-puan semua, sahabat semua, 3 individu. Satu individu yang ada gambar, rupa paras zahir, tetapi kita tak kenal isinya kerana kita tak kenal dia. Satu lagi ialah orang yang kita kenal zahir dan batin dia. Kita kenal dia, maka kita kenal lah wajah dia dan kita kenal apa cerita dia di dalam. Apa yang dia buat di dunia. Dan satu lagi, tuan-puan semua, ialah insan yang kita tak pernah tengok dia, tapi kita kenal isi hati dia. Tuan-tuan semua, di antara 3 ni, siapakah yang terbaik? Insan yang kita kenal wajah, tak kenal isi dia. Insan yang kita kenal wajah. Insan yang kita tak kenal, yang kita kenal wajah dan kita kenal isinya. Dan yang ketiga ialah insan yang kita tak kenal wajahnya, tapi kita kenal isinya. Siapa yang terbaik?
Mungkin tuan-tuan jawab yang terbaik adalah yang ketiga lah. Sebab saya kata tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita tak kenal dia, tapi kita kenal isi dia. Jawapan dia, salah. Yang terbaik siapa dia? Yang terbaik ialah orang yang mengenali wajah orang tersebut dan mengenali isinya. Itulah yang terbaik untuk kita. Tapi kita tak dapat itu. Yang dapat tu siapa? Yang dapat tu adalah sahabat Nabi Ridwanullahu alaihim. Mereka ini dianugerahkan oleh Allah Ta'ala sehingga mereka berada pada satu darjat yang kita tak mampu capai. Kenapa? Kerana mereka beriman dengan Rasulullah dalam keadaan mereka kenal wajah Nabi dan mereka terlalu kenal, siapa dia? Terlalu kenal isi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, adakah menjadi kerugian kepada ummah? Jawapan dia tidak. Kenapa? Kerana nilai Nabi bukan berakhir dengan berakhir wajah dia tak dapat ditengok, dilihat oleh kita masuk lubang kubur, Nabi dah masuk ke kubur. Tetapi nilai Rasulullah adalah pada ajaran Nabi, pada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini diwarisi, dipegang, diperkenalkan oleh para sahabat. Lalu kita kenal Nabi, kita mencintai Nabi. Nabi kata, tak kiralah kamu sahabat aku yang melihat aku ataupun umat aku yang tak melihat aku, tetapi mereka berhak untuk mencintai aku sehingga aku mencintai mereka dan kadang-kadang aku merindui mereka. Iaitu, aku rindu pada kamu, Nabi kata sahabat, aku sayang pada kamu, tapi aku lebih merindui umat aku yang mencintai aku, beriman kepada aku dalam keadaan mereka tak pernah melihat aku. Alangkah rindunya aku untuk bertemu dengan mereka. Siapa tahu apa semua? Kita. Kalau kita adalah orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua, bila kita faham ni, apa isi? Isi besar tubuh Nabi adalah selain daripada Nabi bawa hujah, Nabi memperkenalkan kita dengan Allah Ta'ala dengan ayat-ayat Quran, tetapi isi besar yang Nabi sebut untuk diri dia apa dia? Akhlak aku. Akhlak aku. Akhlak inilah manusia. Manusia ini sebenarnya tuan-tuan semua bukan pada tubuhnya dan kadang-kadang bukan juga akalnya. Akal jatuh nombor 2. Yang terbesar adalah apa yang dihasilkan oleh akal, iaitu dia membina diri dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak itulah bunga, hasil, buah kepada kehidupan seorang manusia. Boleh faham ya? Saya bersyarah depan telefon ni kadang-kadang. Tak apalah, kita belajar ya. Saya tengah belajar bersyarah depan telefon. Depan ni. Harap-harap tuan-tuan boleh faham. Ada seorang dua masuk gambar dia, saya kenal. Baik, kita telah sampai kepada tajuk yang kita nak bahas. Betapa, tuan-tuan semua, mengapa akhlak menjadi satu ilmu yang dibincangkan secara serius oleh seluruh umat manusia, seluruh tamadun manusia, apatah lagi apabila datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengangkat untuk kehidupan manusia ini darjat akhlak menjadi satu darjat yang mesti digapai. Berlomba-lomba umat Nabi Muhammad untuk mencapai pada darjat akhlak yang mulia. Dan Nabi sebut dalam hadis, hadisnya ada yang sahih. Nabi sebut dengan jelas bahawa di hari akhirat kelak, di antara insan, di antara golongan umat aku ni banyak berpecah-pecah ya. Yang syirik pun ada, yang menzalimi diri dia, yang Islam. Baik, di kalangan orang Islam sendiri, yang paling rapat dengan aku, yang boleh bersama aku di syurga, di padang mahsyar, adalah orang yang paling terbaik akhlaknya. Ahasinukum akhlaqa. Nabi kata, orang-orang yang terbaik daripada kalangan kamu pada akhlaknya. Jadi orang ni insya-Allah di hari akhirat kelak bangkit lubang kubur, malaikat akan tarik dia, bawa dia terus di padang mahsyar untuk diletakkan hampir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hampir dengan Nabi di padang mahsyar, dialah orang yang paling terbaik mendapat syafaat Rasulullah, dan dialah orang yang paling awal mendapat keampunan rahmat Allah Taala menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan semua, memang kalau kita baca dalam buku-buku di mukaddimah lagi, kita akan tengok bagaimana dibayangkan bagaimana para ulama Islam berkejaran, berlomba-lomba untuk membina akhlak masing-masing. Apa itu akhlak, tuan-tuan semua?
Kita dah belajar sebelum ni. Kita dah belajar bahawa isi sebenar kita adalah hati. Kita adalah hati, ya. Al-qalbu. Kerana al-qalbu inilah yang menjadi raja. Yang menjadi raja kepada tubuh kita. Ala wahiyal qalb. Nabi kata ada segumpal, dalam banyak-banyak ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada telinga, macam-macam organ dalam tubuh kita ni. Tanpa hak dalam ni, campur hak luar ni, anggota tubuh, ada satu organ seketul daging, Nabi kata, dalam tubuh. Dan kerana daging ni lah, kalau dia baik, baiklah seluruh tubuh. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tergambar di luar. Bukan hanya di dalam, bahkan di luar. Dan bila buruk daging di dalam ni, sifat dia buruk, maka bukan hanya tubuh jadi buruk dalam, bahkan di luar pun penampilannya adalah penampilan insan yang paling buruk. Kenapa? Kerana hati. Hati adalah raja. Hati adalah raja. Kalau kita bahas bab syura, ya. Dalam banyak-banyak ilmu Islam ni, ilmu politik, ya, kita belajar syura. Syura ni tuan-tuan semua kehidupan sebuah kerajaan Islam. Masyarakat Islam dia mesti ada syura. Tuan-tuan semua, tubuh kita pun sama. Tubuh kita pun sama. Apa beza ulama kita? Apa beza? Kadang-kadang kita tanya, apa beza Ustaz hati dengan akal? Hati dengan akal. Ulama pun bahas panjang nak bezakan hati dengan akal. Cuma paling mudah tuan-tuan semua, anggota tubuh ni tentera yang bawa maklumat. Kemudian dia bawa dalam kabinet. Semua maklumat bawa pada kerajaan ke atas. Kerajaan belum buat keputusan, bos ni, Perdana Menteri ni, bila belum buat keputusan, dia akan tanya, dia akan masuk dalam kabinet. Solat kabinet lah. Baru ni lantik menteri-menteri. Ramai orang lantik jadi menteri, timbalan menteri. Saya tak ada dua-dua. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, saya nak sebutnya pasal syura, ya. Akal ini adalah syura kepada diri. Akal ini adalah syura. Diterima maklumat, dia masuk dalam otak. Otak akan berfikir. Otak akan berkata, ini baik, ini tak baik, ini baik, ini tak baik. Ini sepatut begini, ini sepatut begini. Akhir sekali otak ni bentang kepada Raja, Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri? Raja? Ini, jantung. Jantunglah yang menilai untuk memilih. Untuk kehidupan, buat keputusan untuk diri. Bukan akal. Akal hanya menjadi menteri-menteri. Akal kan dia berfikir. Walaupun di sini satu, tapi dalam kehidupan ni, akal tu ibarat para menteri lah. Menteri A kata begini, menteri gini kata begini, dia balah-balah. Akal pun berbalah. Baiknya begini, buruknya begini. Menilai baik buruk, menilai baik buruk. Siapa yang menentukan? Hati. Kenapa? Kerana hati ada rasa. Hati dia menilai semua. Rasa, perasaan, sanubari, gerak-geri, berdetik, berdetak, macam-macam. Cerita hati. Jadi akhir sekali hati buat keputusan. Sebab tu kadang-kadang hati buat keputusan tak serupa akal. Kenapa? Hati dia bebas buat keputusan. Akal kata baik, hati kata baik pun aku tak nak. Macam doktor. Pernah jumpa doktor hisap rokok? Doktor hisap rokok pernah? Jawab dia bukan tak pernah. Acap. Banyak doktor hisap rokok. Tanya dia, akal dia kata rokok ni baik ke tak baik? Doktor tu kata, confirm dalam ilmu aku rokok ni buruk. Berdasar pada ilmu yang aku baca, akal aku dah bincang, rokok adalah buruk. Tapi mengapa doktor hisap rokok? Kerana hatinya buat putusan. Bahawa kalau aku tak merokok, macam mana orang rokok? Kalau aku tak merokok, hidup ni jadi gelap misalnya. Jalanlah. Dia syarah tu boleh lah. Begitulah. Menteri ni dia bawa tuan-tuan semua. Menteri dia cakap pada Perdana Menteri begini. Perdana Menteri kata 250 bilion. Nak kata apa? Orang nak bahas kenapa dia buat putusan. Misalnya. Tuan-tuan semua. Ini kita panggil apa? Cerita dalam tubuh kita. Jadi tuan-tuan semua, kita dah sebut, saya nak bawanya. Nak masuk cerita politik dah. Nanti dulu ya. Saya nak masuk ni cerita hati. Hati tuan-tuan semua kita dah belajar belum ni? Lebih kurang secara ringkas kita sebut bahawa di situlah tumpuan agama. Bermula daripada kita panggil apa? Hati mesti mempercayai sesuatu yang benar. Kalau hati mempercayai kemudian dia buat sesuatu yang tak benar, rosaklah. Dia percaya Allah Ta'ala, Tuhan ni
tidak satu. Ada Tuhan langit, ada Tuhan di bumi. Ada Tuhan yang nampak, ada Tuhan yang tak nampak. Ada Tuhan baik, ada Tuhan yang jaga keburukan. Bagi dia Tuhan banyak. Maka daripada Tuhan yang banyak ni, hati pun bergerak lah. Di atas keputusan itu, kehidupan dia pun bergerak. Hari ni dia ingat Tuhan ni. Hari senang, hari susah dia ingat Tuhan lain. Ada. Bila tengok langit, dia nampak Tuhan langit. Bila dia tak tengok langit, dia hilang dah Tuhan langit tu. Seolah Tuhan langit tu tak ada. Dia nampak Tuhan di dunia. Manusia. Raja duit, raja kuasa, dia akan rosak tuan-tuan semua. Jadi Islam mengajar bahawa semuanya bermula daripada hati. Daripada hati itulah bila dia beriman, Allah Ta'ala Tuhan satu. Nabi Muhammad itu Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Al-Quran ni adalah kitab Allah, kalamullah yang Allah Ta'ala sengaja turunkan untuk kita baca, kita faham, kita kenali dia melalui Quran ni. Maka lahirlah daripada hati buat putusan itu apa semua? Kehidupan. Yang bermula daripada keputusan hati. Macam hari ni, kerajaan dah buat putusan, kamu berkurung sebulan, 2 minggu tambah 2 minggu. Kita pun duk, tambah ke tak tambah lagi, tambah ke tak tambah lagi. Kita tunggu siapa? Keputusan raja. Bukan raja, Perdana Menteri. Ya, buat putusan. Begitulah hati. Dia bergerak, begitulah tubuh kita ni, bergerak dengan keputusan hati. Tuan-tuan semua, akhir sekali melalui kita orang Islam, bila kita dah beriman, Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Nabi, sebagai Rasul, utusan, kemudian berlakulah kehidupan. Kita beribadah pada Allah Ta'ala. Bermula dengan mulut kita berkata, Ashhadu an la ilaha illallah. Bermula dengan kita salat 5 waktu sehari semalam. Tanpa semua. Akhir sekali, kehidupan ini, dia jadi satu cara hidup. Nampak tu? Apa beza akhlak dengan salat 5 waktu? Saya salat 5 waktu. Adakah solat 5 waktu tu akhlak? Jawapan dia tidak. Solat 5 waktu puasa kita tu dia tak panggil akhlak. Dia panggil amal. Dia panggil amal. Tapi, tuan-tuan semua, bila amal ni dah lekat, hasil daripada kita solat, dengan segala isi dalam solat, bila kita puasa, dengan segala isi hasil daripada kita puasa, maka dia dah jadi sebati dengan tubuh kita. Daripada akidah, dan kita memahami akidah kita, akhir sekali akidah tu menjadi sebati. Kepercayaan hidup tu menjadi sebati, maka dia membinalah. Dah, akidah yang baik akan membina kesebatian diri yang baik, mencetuskan isi yang baik dalam tubuh. Akidah yang buruk, akidah syirik, percaya bahawa aku berhak untuk menzalimi orang kerana aku mulia, macam Yahudi. Yahudi dia beriman bahawa dia lebih mulia daripada semua orang. Maka daripada akidah mereka yang buruk, akan lahir sifat yang buruk. Bersebati. Tuan-tuan semua, itulah dinamakan akhlak. Orang nak sebut apa? Hayatun rasikhatun fil qalb. Satu keadaan yang telah sebati di dalam diri. Yang daripada kesebatian ini, akan lahirlah di dalam dan di luar ini, perbuatan-perbuatan yang berlaku secara mudah dan spontan. Tak perlu kita fikir, tak perlu kita nanti. Nak buat macam mana, nak buat macam mana. Tak, dia lahir dengan sendiri. Kenapa? Kerana dia adalah tindak balas daripada sesuatu yang telah kekal dalam hati. Kekal dalam hati. Misalnya tuan-tuan semua, kita beriman. Nabi Muhammad itu Nabi kita. Nabi Muhammad itu Nabi kita. Tapi kadang-kadang hilang, kadang-kadang mari. Kita iman kita masing-masing. Macam Allah, kita beriman Allah Ta'ala Tuhan kita. Tapi kadang-kadang kita lalai sampai lupa Allah Ta'ala. Orang Islam, tapi tak solat 5 waktu. Kenapa? Kerana dia beriman Allah Ta'ala Tuhan dia, tapi dia hari-hari lupa pada Allah. Orang azam pun dia buat tak tahu. Kenapa? Ingatan dia banyak pada dunia. Tak apa semua. Maknanya, akidah dia tidak bersebati. Akidah dia tidak bersebati dalam tubuh dia. Akhlak adalah kesebatian. Bila sesuatu itu telah sebati, maka kesebatian itulah akan mencetuskan hasil buah di luar, di dalam dan juga di luar. Itulah nama dia akhlak. Dan akhlak ini hasil dia apa tuan-tuan semua? Akhlak ini dia mencetuskan perbuatan di luar ataupun di dalam secara mudah. Orang panggil secara spontan. Bikulli sahlin wa yusrin.
secara mudah. Tak perlu kita fikir, nak buat macam mana ni? Tak. Saya sebut contoh ni kan. Bila kita tengah mengajar ni, saya tengah bercakap ni, bila saya sebut Nabi kita Muhammad, tuan-tuan semua, orang yang cinta pada Rasulullah, apa dia? Secara spontan. Dia tak perlu saya kata, tuan-tuan semua, saya dah sebut nama Nabi, sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Saya tak perlu ajar. Masing-masing kita, oleh kerana kita, kalau tuan-tuan dah lekat, alhamdulillah. Kenapa tuan-tuan lekat? Lekat. Bila ustaz sebut Nabi Muhammad, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak suatu masa dulu kita tak pernah sebut? Daripada dululah, katakanlah 10 tahun, 20 tahun dulu. Kalau sekarang dah lekat lah. Kalau sekarang tak lekat, tuan-tuan tanya, mengapa bila saya sebut Nabi Muhammad, jawapan dia, kalau kita nak guna bahasa nak kata kasar tak juga, bahasa dalam tajam saya kata, tuan-tuan, cinta kita pada Nabi Muhammad tu masih mentah. Kenapa? Nabi dah sebut dalam hadis, siapa yang disebut nama aku, tiba-tiba dia tak sebut, dia tak berselawat pada aku, dia ni kedekut, Nabi kata. Maknanya Nabi memperlecehkan kita. Nabi memandang rendah umat aku yang bila disebut nama aku depan dia tak ada rasa tindak balas secara mudah. Nampak tu? Iaitu dia tanda cinta dia pada aku, dia sebut sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua, mengapa orang mukmin bila disebut nama Allah, Allah Taala sebut dalam Quran? Kejap ya tuan-tuan. Kejap, ada masalah. Maaf tuan-tuan. Ini kipas. Ada berbunyi pula, saya tutup. Baik, ke mana tajuk kita tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa apabila orang mukmin Allah Taala sebut, orang mukmin adalah orang yang apabila disebut idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Kita bila sebut nama Allah, kita ramai-ramai. Kadang-kadang kita sebut nama Allah tu, tak perasan pun kawan kita sebut nama Allah. Kadang-kadang sebut, senyum je. Tapi orang mukmin, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Dan apabila dia dengar orang baca Quran, iman dia semakin gagah. Iman dia semakin bertambah. Dari mana mereka ini menghasilkan sifat itu, tuan-tuan semua? Perasaan bergetar. Jawab dia daripada hayatun rasikhatun fil qalb, daripada sesuatu yang telah bersebati dalam diri, yang kesebatian itu menyebabkan lahir daripadanya suatu perbuatan spontan, iaitu apabila disebut nama Allah, terlahir daripadanya satu akhlak, iaitu akhlak dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, iaitu akhlak apa? Khusyuk. Khusyuk ni akhlak dengan Allah. Mana ada khusyuk dengan ibu bapa? Ada, kita belajar. Kita kena khusyuk depan Perdana Menteri. Bahasa kita adalah. Tapi khusyuk ini tadarru'. Ada nama-nama akhlak yang khusus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut nama Nabi, dia ada satu sifat apa? Al-hubb. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat apa? Sifat taat. Dan semua itu adalah akhlak yang dibina secara mudah. Orang yang tak terbina akhlak dia tak akan mari. Bila Nabi sebut apa? Quran ke Nabi sebut? Kita ambil contoh orang perempuan. Orang perempuan, Nabi kata wajib jaga maruah dia. Sebagaimana ramai-ramai. Dan tanda dia jaga maruah ialah dia kena tutup aurat. Allah Ta'ala kata, dia kena jaga mata dia. Tak kira orang lelaki, orang perempuan. Tanpa semua, hasil daripada kita sesuatu dalam dada kita ini, kalau kita sesuatu itu lekat, maka dengan mudah kita akan terima. Tutup aurat. Okey, saya tutup aurat. Kenapa? Kerana saya malu. Itu Nabi sebut
Saya percaya pada Nabi, saya sayang pada Nabi, saya yakin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta pada umat dia. Tak mungkin dia menyuruh sesuatu yang buruk untuk merugikan kehidupan saya, tak. Maka dengan segera kita dengan Nabi suruh, dia buat. Sahabat Nabi kan, minum arak mula-mula ni, minum arak walaupun mereka tahu arak tak baik, tapi Nabi tak kata apa, Quran tak turun. Sampai masanya Allah Ta'ala pastikan turun ayat, fajtanibuh. Allah Ta'ala kata arak ni tak baik, arak ni buruk, tinggalkan arak. Maka serentak bila sahabat sahaja dengar bahawa arak telah diharamkan di kota Madinah, tidak ada balang bekas arak kecuali telah dipecahkan oleh para sahabat. Dan tidak ada arak kecuali telah dibuang di longkang-longkang di atas tanah di kota Madinah. Dalam masa tak sampai 1 hari, kisah arak tamat. Negara kita ni dah berpuluh tahun cakap pasal arak. Arak. Tapi sampai sekarang tak selesai. Ada yang dah mati kerana arak ramai mana? Jawapan dia kenapa? Kerana ada di antara rakyat Malaysia yang tak pernah beriman pada Allah. Syirik pada Allah. Ada rakyat Malaysia yang beriman pada Allah, tapi mereka tak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Ada orang macam-macam lah cerita. Akhir sekali, nak buat keputusan mengenai arak, alangkah susahnya. Kenapa? Kerana di dalam diri tidak ada kesebatian daripada ummah. Ada daripada individu rakyat Malaysia. Kita mohon kita ni antaranya lah. Tapi untuk nak bercakap pasal rakyat Malaysia, tidak ada kesepakatan bahawa tubuh rakyat Malaysia ini bersebati takutkan pada Allah Ta'ala yang melahirkan akhlak yang mulia, iaitu takut, cinta pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak tuan-puan semua. Baik, kita nak berhenti ya. Esok kita sambung. Entah ke mana lagi malam ni, tak ke mana lagi ni. InsyaAllah kita sambung. Tajuk 2, tajuk 3 kalau boleh. Pasal banyak sikit. Walaupun bercakap 5 malam 5 tajuk pun, masih lagi di alif bata baru. Tak sampai huruf ya lagi. Bila nak sampai, memang tak sampai. Kerana akhlak ni kita akan tengok betapa tingginya akhlak tanpa semua. Baik, akhir sekali kita nak sebut. Akhlak ni sebagaimana saya sebut, sesuatu yang telah sebati dalam diri kita, satu kepercayaan bersama tuntutannya. Akhir sekali, akhlak ni bermaksud perbuatan yang lahir secara spontan, mudah. Kalau kita fikir itu tak jadi akhlak lagi. Nak buat macam mana. Bila kita fikir itu bukan akhlak tu. Itu satu keputusan daripada raja. Sehingga orang tu tahu dah, raja ni perangai dia begini, maka tak payah tunggu arahan raja. Orang dah buat. Macam kita kenal mak ayah kita. Kita dah tahu, mak ayah ni begini. Kalau dia di waktu malam begini, waktu siang begini, di bilik di ruang tamu begini, di dapur begini kan. Sebab tu orang bercakap kalau mak di dapur, biarkan dia di dapur. Jangan kita masuk tajuk lain. Kerana dapur tu tempat panas. Orang tengah masak. Itu orang yang faham. Anak-anak yang faham. Anak yang tak faham ni, masa mak duk masak di dapur pun, dia masih lagi nak pergi kacau mak dia. Akhir sekali, kenalah. Ni tuan-tuan semua. Kita sebut. Baik, akhlak ini 3 ya. 3 ke? Pertama, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan dengan kita. Kita pun ada akhlak pada diri kita. Ya. Yang ketiga, hubungan dengan sesama kita, insan. Akhlak sesama kita. Dan inilah kebanyakannya yang kita fahami dalam kehidupan. Termasuk orang non-Muslim pun bila dia bercakap akhlak, maksudnya hubungan kita dengan kita. Sebenarnya bukan hanya itu. Itu yang ketiga. Yang pertama, akhlak kita dengan Allah. Akhlak kita dengan diri kita. Kita akan tengok. Dan akhlak kita dengan sesama manusia. Dan ditambah lagi, hari ini satu ilmu besar, iaitu akhlak kita dengan selain manusia. Makhluk Tuhan. Akhlak kita dengan binatang. Akhlak kita dengan pokok-pokok, tumbuhan. Akhlak kita dengan alam sekitar. Kan hari ni orang bercakap pasal sampah. Sampah merata-rata. Tu tengok sampah, tak payah apa. Orang yang dah etika dia bagus, dia tengok sampah, dia pergi pada sampah. Ambil, masuk dalam tong sampah. Rakyat Malaysia tak sampai situ lagi lah. Tapi maknanya, dia terbina satu hubungan dengan alam sekitar. Dan itu adalah hasil daripada akhlak. Tinggal lagi tuan-tuan semua, macam mana kita nak suruh akhlak ni sempurna. InsyaAllah kita sambung pada, saya akan maklumkan malam esok kalau sempat ataupun malam selepas ini insyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah tuan-tuan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan jangan lupa, malam ini adalah malam
nisfu Sya'ban. Kalau nak baca Quran sebelum tidur, itu terbaik. Ataupun tidur awal, bangun awal. Bersahur kalau siapa yang niat nak puasa. Kemudian kita bangun awal, kita tambah dengan amal-amal ibadah sehinggalah azan fajar, insya-Allah. Ada sahabat tadi dia kata, Ustaz malam ni doa sikit ya. Doa sepenuh nisfu Sya'ban. Bolehlah kita tamatkan. Kita baca doa sikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli khati'ati yaumiddin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Allahumma barik lana fi auladina واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم وحسن أخلاقهم واملأ قلوبهم نورا وحكمة وأهلهم لقبول كل نعمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Jumpa lagi insya-Allah.